Ya, baik. Selamat kembali para penonton semua. Sasul pula saya. Baik, dan seterusnya kita nak berkongsi berkenaan dengan persidangan pendidikan dan perkembangan awal kanak-kanak sempena ulang tahun ke-20 yang akan berlangsung besok. Dan ini antara saya kira intipati yang cukup penting di mana generasi yang akan datang perlu untuk kita bentuk dengan lebih baik. Sebab kita tengok sekarang ni anak-anak kita bagaimana dengan respon mereka. Kita nampak kelebihan anak-anak kita. Tetapi apa antara pendekatan yang boleh kita lakukan bagi membentuk mereka ke arah yang lebih baik untuk melahirkan generasi-generasi yang lebih berjaya. InsyaAllah kita akan bersama dengan Datuk Atika Adong selaku Penasihat Persatuan Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan Malaysia, Nasim. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Cantik Datuk hari ini, berbaju purple hari ini. Masya-Allah. Dan juga ditemani oleh Puan Nur Fazilah Amir Sultan selaku Pengerusi Persidangan Pendidikan dan Perkembangan Awal Kanak-Kanak Nasim. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Baik, sebagai permulaan Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan Nasim. Sebab kalau kita lihat dah 2 tahun tak ada persidangan berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Dah banyak tahun dah. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Masya-Allah, lama dah dan Datuk. Sebagainya. Jadi saya kira ini satu persidangan yang cukup baiklah untuk kita dan juga generasi akan datang, terutamanya anak-anak kita kan. Perlu ada perancangan dan sebaiknya. Tapi permulaannya Datuk, apakah itu Nasim? Kalau kita cakap pasal Nasim, Nasim ialah National Association of Early Childhood Care and Education Malaysia. Ni chapter Malaysia lah ni. Jadi Nasim ni datangnya daripada idea ya. Idea daripada Global Movement of Children dalam tahun 2001 dan ia memperbesarkan mengenai hak dan kejayaan kanak-kanak. Dan pelupurnya adalah 3 orang. Arwah Datin Raziah binti Daud, Mrs. Liu dan Judith. 3 orang ni memang aktiflah untuk mengadakan Nasim ni. Jadi Nasim sejak dilancarkan pada 2002 sehingga 2022. Jadi kita akan merayakan ulang tahun yang ke-20 pada esoknya. Masya-Allah, itu dia. Kami ucapkan kepada Nasim yang terus komited berkenaan dengan isu-isu ini dan sebagainya. Dan kita terus kepada Puan Fazilah sendiri. Mungkin boleh kongsikan jugalah berkenaan dengan persidangan esok. Pastinya ada perbincangan yang akan dibawakan dan juga siapakah speakernya. Terima kasih. Itu yang perlu di-highlight ni. Persidangan ni diadakan bersempena dengan Nasim 20 tahun. Lepas tu kita open secara internationally. So kita ada 2 speaker yang penting. Speaker yang pertama adalah Dr. Neil. Beliau akan bercakap mengenai kesihatan mental dan juga kesejahteraan, which is impact yang kita perlukan selepas pandemik. Kedua adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Aminah Ayub. So beliau akan bercakap tentang pedagogi dan juga metod kaedah untuk mendapatkan kebolehan dan juga bakat daripada kanak-kanak dari segi pengajaran dan juga pembelajaran. Dan yang lain-lain topik adalah kolaborasi, apa lagi, kolaborasi dan juga I think aktivitas kanak-kanak. Kolaborasi Farm in the City. Farm in the City. Itu sangat menarik. Bagaimana kita nak bagi anak-anak environment kampung di kota hutan. Perlu saya Lepas tu dan juga teknik pendekatan pada kanak-kanak keperluan khas. Multi-site selain daripada taska, tadika dan juga pusat jagaan. Ramai yang confuse apa itu taska, apa itu tadika dan apa itu pusat jagaan. Ada perbezaannya sebenarnya kan? Taska adalah untuk anak-anak di bawah 4 tahun. Manakala tadika pula anak-anak 4 hingga 6 tahun. Dan pusat jagaan adalah di antara umur anak-anak 4 tahun ke atas. So dia ada klasifikasi yang berlainan. Dan yang penting kanak-kanak kena ajar bermain. Betul. Jangan serius sangat dalam pelajaran ya. Betul. Jadi melalui mainan tu dia boleh belajar macam-macam. Betul. Dan saya kira sekarang ni kalau kita tengok statistik pun Datuk kan melihat kepada anak-anak yang stres kan. Di seawal usia kanak-kanak dah ada depresi dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita bendung supaya kita dapat melahirkan generasi yang lebih baik
baik. Dan saya kira ini satu topik yang cukup baiklah untuk kita bentangkan, untuk kita bincangkan apa sebenarnya keperluan mereka. Sebab kadang-kadang makin lama makin advance. Cara mereka berfikir sangat berbeza dengan kita kan. Jadi perlu untuk kita kenali mereka dan saya kira speaker-speaker cukup hebat esok. Jadi kita pun sangat international speakers semua. International speakers. Jadi selaku penasihat Datuk, mungkin ada juga yang nak ialah tambah lagi berkenaan dengan persidangan esok lagi. Persidangan esok macam-macam lah. Okay. Dia akan ajar kita budak-budak memain, ajar health dan macam-macam lagi. Dan kita akan dapat satu pembelajaran yang bermutu daripada pengajar-pengajar itu. Banyaklah yang akan dipelajari pada esok hari dan ramai di antara mereka yang akan menghadiri persidangan ini 300 orang. Wow, Sebenarnya lebih ramai yang ingin menyertai. Tetapi oleh kerana tempat itu menjadi constraint, kita tak dapat nak menampung. Tapi cukuplah 300 ni. Jadi banyaklah perkara yang kita akan belajar. Yang kita akan bangkitkan, yang akan kita bincangkan kan. Okey. Dan Puan Fazila selaku selaku pengerusi sendiri mungkin juga boleh kongsi jugalah berkenaan dengan persidangan ni, persiapannya bagaimana. Jadi esok ni hari yang dinanti-nantikan setelah 3 tahun kan. Ada gala night. Wah, ada gala night. Ada gala night. Wah, jadi apa lagi yang mungkin nak dikongsi kepada kami yang akan berlaku esok? Dia sebenarnya yang turut serta dalam persidangan ni adalah pakar-pakar industri negara, pensyarah-pensyarah, dan juga pioneer dalam bidang ni. Keperluan persidangan ini bukan kehendak, ia keperluan. Betul. Keperluan untuk kanak-kanak. Yes. Bukan hanya kanak-kanak, begitu juga pada practitioner dan juga ibu bapa. Betul. Sebab anak-anak sedia maklum, okey, dia pergi sekolah, dia nak belajar, dia nak bermain. Betul. Tapi ibu bapa juga perlu faham konsep pendidikan awal kanak-kanak. So, kami-kami inilah akan membuatkan ibu bapa faham apa itu konsep pendidikan awal kanak-kanak dan juga bagaimana pendekatan yang perlu guru tu ambil untuk mendekati kanak-kanak tersebut. Because why? Pada masa sama, bukan hanya kanak-kanak sahaja kami jaga. Kami secara tidak langsung, kami terapkan parenting skill pada ibu bapa. Sebab tu pentingnya persidangan ini untuk bakal generasi bangsa kita. Betul. Ya, sebagai advisor memang saya sukalah dengan konsep yang dipelajari ini. Betul. Saya dilantik sebagai advisor oleh arwah Datin Faziah Daud selepas Tan Sri Napsiah. Jadi apabila dia melantik saya rasa saya beruntunglah sebab saya melibatkan diri dalam kursus permata dulu. Permata negara. Dan saya buat talk show mengenai permata negara dan banyak yang saya pelajari mengenai pendidikan awal kanak-kanak ini. Semuanya adalah menarik. Dan sungguh kita boleh banyak belajar daripada itu. Datuk rasa lebih dekat lah tu kan. Kita interview bila kita buat talk show kanak-kanak, kita pergi ke universiti, di situ ada tempat belajar budak-budak ni. Macam-macam lah, macam-macam kita belajar. Dan sekarang ni kita mula lihat perubahan ni kan. Pendekatan yang digunakan tu mula berubah. Bergantung pada kanak-kanak tu kan. Semasa kita permata, kita berpeluang untuk pergi ke luar negeri. Ke England, ke mana semua. Kita tengok macam mana dia orang adakan sekolah-sekolah tu. Ada yang mengada make-up. Jadi macam tu cara bermain tu. Bermain di samping belajar. Maksudnya dekat sini kalau awal-awal ialah kanak-kanak ni kan, jadi kita kena banyakkan main. Diorang tempoh masa diorang belajar mungkin dalam 10 minit sebagai contoh kan. Itu tempoh yang akan terus serap kan. Budak-budak kalau kita ajar dia macam-macam dia pening kepala lah. Tapi kalau bermain dia suka. Tapi dalam pada itu dia belajar. Betul, sebenarnya kan dalam tak sedar tu kan. Dan saya kira ini satu topik yang baiklah. Dan adakah ia juga akan meliputi juga pada kanak-kanak yang istimewa? Ada topik tu ada juga.
ada juga Madam Anne akan menjadi speaker untuk topik ni. Yang penting sekarang ni Nasim mengadakan persidangan ni. Ya. Dan Nasim juga antara satu organisation NGO di mana menjadi jambatan pada practitioner dan academician Malaysia di peringkat antarabangsa. Wow. So banyak forum ataupun world forum, you know, seperti WOFO yang Nasim menjadi jambatan. Pada masa sama saya dapat banyak ilmu melalui itu. Bayangkan kita ada semua benda. Betul. We are diversity. Kita kaya dengan budaya. Betul. Dekat sana, dekat Afrika hanya ada pasir dan juga pokok yang mati. Bagaimana mereka menggunakan pasir dan pokok yang mati sebagai PNP pada kanak-kanak di awal usia. Wow. That is imajinasi dan kreativiti. Hanya itu saja Kak Ina kan? Tapi boleh. Maksudnya tak ada yang mustahil sebenarnya kan dengan kanak-kanak ni. Tapi pendekatan yang terbaik yang perlu kita bawakan kepada mereka. Ya, benar. Dan kanak-kanak sekarang, diorang menjadi terlebih cerdik. Itu saya setuju. Terlebih cerdik. Betul. They become a digital intelligence. Yes. Tapi apabila mereka menjadi digital intelligence, nilai kendiri makin berkurang. Sociality makin berkurang. Betul. So that's why Nasim mengadakan this persidangan ni untuk membantu ibu bapa dan juga guru-guru. Bagaimana untuk adaptasikan kanak-kanak kepada norma yang baru. Agar diorang mencapai perkembangan yang menyeluruh. Betul. Wah, saya sangat setuju dan saya pun tak sabar nak dengar persidangan tu kan. Betul, sebab saya ada anak 2 orang. Jadi Datuk, saya ingat belum kahwin lagi. Alamak, sempat lagi bukan. Jadi sebenarnya ini merupakan kebimbangan kita semua sebagai ibu bapa. Jadi kita nak tahu apa yang terbaik untuk anak-anak. Anak-anak dengan gadget tak dapat dipisahkan, Datuk. Itu kita tak boleh menolak. Mereka perlu tahu tentang gadget dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama kita tak nak dalam social life dia, maksudnya ialah menjadi diri sendiri, bagaimana untuk berhadapan dengan orang sebagainya, perlu juga skill-skill itu kita terapkan. Memang perlu. Dan sedikitlah kata-kata daripada Datuk sendiri kepada para penonton dan mungkin sedikit harapan berkenaan dengan persidangan esok. Datuk. Harapan kita persidangan ini akan memperkenalkan kerja-kerja yang bermutu, pelajaran yang bermutu kepada kanak-kanak dalam awal pendidikan kanak-kanak. Okey, dan sikit kata-kata daripada Puan sendiri. Sebenarnya persidangan ini sangat bagus. Betul. Sangat bagus dan diperlukan sebab ada drama dalam pendidikan. Ada drama. Drama dalam pendidikan. Ini topik yang sangat baru untuk diperkenalkan pada perkembangan awal kanak-kanak. Melalui drama dalam pendidikan, mereka mendapat confidence. Creativity, imajinasi. Why not dekat luar negara hanya pasir dengan ranting diorang boleh gunakan, why not kita? Budaya, we are rich in cultural. Betul. Satu lagi, drum circle. Drum circle. Music and movement. Betul. Anak-anak kita sekarang kita tak boleh elak lah. Diorang suka menari, menyanyi, buat video. They need to be fun and learn. Kita tak boleh paksa anak-anak dalam konsep classroom dengan buku untuk di awal usia. Baca buku. Tak boleh. Betul. Kita nak diorang have fun dan diorang explore the persekitaran mereka. Menjadi budak-budak yang gembira. Macam kita dulu-dulu kan. Wah, itu dia. Kegembiraan kanak-kanak adalah kegembiraan kita. Senyuman mereka adalah paling murni. Betul. Rasa kebahagiaan kita tu terselah daripada senyuman mereka kan. Jadi itulah yang perlu kita jaga anak-anak kita. Jangan lupa persidangan kita pada hari esok dan Ahad. Okey, 2 hari 1,5 hari. Itu dia 2 hari yang dan malam kita ada gala nights. Itu penting juga kan, Datuk kan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, Datuk Atika Adom selaku Penasihat Persatuan Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan Malaysia, Nasim. Terima kasih banyak Datuk. Dan juga tidak dilupakan terima kasih kepada Puan Nur Fazilah Amir Sultan selaku Pengerusi Persidangan Pendidikan dan Perkembangan Awal Kanak-kanak, Nasim. Sama. Kita doakan moga dipermudahkan segalanya urusan esok, insya-Allah 2 hari yang akan berlangsung ni, insya-Allah. Moga kita dapat satu kata mutamat yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk memastikan anak kita mendapat perkembangan ataupun melahirkan generasi yang cukup baik. Terima kasih. Insya-Allah. Terima kasih juga. Amin. Baik, dan seterusnya